Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adanya di hutan di Dahan Rambai melunas impian menjadi penyampai. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 9 Disember 2022. Selepas pengumuman senarai Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan, minggu lalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengumumkan senarai timbalan menteri pada pukul 8.15 malam ini. Anwar tiba di Istana Negara pada pukul 4.07 petang tadi untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Beliau mempersembahkan senarai timbalan menteri yang bakal dilantik menyertai pentadbiran kerajaan di bawah kepimpinannya. Pengumuman senarai timbalan menteri itu adalah bagi melengkapkan pentadbiran kerajaan selepas pelantikan 28 anggota kabinet yang mengangkat sumpah jawatan masing-masing pada 3 Disember lalu. Mereka yang dilantik hari ini dijadual akan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh terdekat. Bekalan makanan asas yang merupakan isu penting buat rakyat kini dilihat kian merunsingkan. Masalah ketiadaan bekalan telur ayam, ayam segar dan minyak masak paket mencetuskan kebimbangan rakyat, terutamanya golongan B40 kerana negara bakal berdepan risiko krisis makanan jika tidak ditangani segera. Musim tengkujuh yang kini melanda negara sekaligus menjadikan pengeluaran stok dan bekalan asas untuk pengguna berkurangan dan terjejas. Masalah yang berlarutan ini bukan sahaja dirasai oleh peruncit, malah turut dirasai oleh pengguna, terutamanya daripada golongan B40. Isu kekurangan bahan asas yang tiada berkesudahan seperti telur ayam, minyak masak paket dan lonjakan harga ayam mentah yang tidak menentu seringkali membebani rakyat walaupun sering mendapat permintaan tinggi daripada pengguna. Berikut adalah tinjauan eksklusif MMTV di Pasar Muhibah, Taman Nirwana Ampang dan Pasar Taman Maluri Ceras. Masalah ayam okey lagi. Harga pun dah turun sikit. Baru turun. Dalam 2-3 hari lepas baru turun lah. Tapi kita penjual nak beli buat apa, kita ikut dari pengedar kan. Stok ayam okey, cuma saiz dia kadang-kadang pemisai lah ni. Minyak paket pun kurang, dapatlah sekotak. Makcik beli kan dapat sekotak 17 paket dalam. Makcik dah bagilah seorang satu. Minyak paket lah, kalau minyak botol tu ada tapi mahal, orang tak mampu. Yang kedua permintaannya banyak, tapi telur tu datang sikit. Makcik terpaksa bagi seorang 10 biji je lah. Satu orang 10 biji kan, itu je yang dapat nak tolong. Kalau nak bagi banyak tak mampulah. Sebab datang pun macam misalnya kita minta lah 50 papan, datanglah 25 papan untuk 3 hari. Makcik seminggu 2 kali dia datang. Lepas tu makcik bagilah seorang 10 untuk sampai masa 3 hari tu. Kalau beli dekat luar, biasanya 10 biji dah RM8.50. Bagi saya mahal lah, sebab telur ni kan biasanya golongan-golongan macam kita lah nak beli. Kat sini diterhadkan paling banyak apa 15 biji je kat pasar. Semestinya naik, tapi macam biasalah, saya pula duduk berdua dengan suami je dengan anak, jadi macam tak adalah terlalu besar. Tapi kalau untuk keluarga yang ramai, itu saya rasa sangat berat lah bagi mak ayah lah. Kena betul-betul allocate duit. Tak boleh berbelanja sesuka hati. Bagi saya, harga ayam sekarang terlebih daripada biasa lah. So bagi golongan macam saya yang baru bekerja duduk KL ni, terasa sangat-sangat lah. Macam seekor biasa RM22 ke RM25. Jadi kalau 2 ekor dah 40 lebih. Masalah untuk mencari barang asas utama kian dirasai para pengguna. Namun, hal ini turut dirasai oleh para peruncit dan peniaga. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha, melaporkan untuk MMTV. Tan Sri Anwar Musa sah dilucutkan daripada keahlian UMNO. Bagaimanapun sehingga ke saat ini, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung perkara tersebut. Selain Anwar yang juga bekas Ahli Parlimen Ketereh, Ketua Wanita UMNO Arau Datin Seri Samsiah Yassin dan Ketua Wanita UMNO Maran Datin Seri Fatimah Kasim juga turut dipecat. Samsiah merupakan isteri kepada Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim, manakala Fatimah Kasim merupakan isteri kepada Ahli Parlimen Maran, Datuk Ismail Abdul Muttalib.
Menurut sumber itu, keputusan yang dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, manakala Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakashi mengesahkan pemecatan 3 individu dalam parti itu. Ketiga-tiga individu itu dipecat kerana mencemuh parti dan berkempen bagi pihak lawan. Malah ada antaranya yang mendedahkan hasil mesyuarat MKT kepada pihak lain yang tidak terlibat dengan UMNO. Bekas pengerusi tabung haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim hari ini dilepas dan dibebaskan daripada 3 tuduhan rasuah dan 6 tuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Dalam prosiding hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Azhar Abdul Hamid memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan notis usul yang dikemukakan Peguam Bela Amir Hamzah Arsyad. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nik Haslini Hashim memaklumkan kepada mahkamah pendakwaan tidak membantah permohonan notis usul Abdul Aziz. Sementara itu, Datuk Seri Bong Mohtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad kekal membela diri pada Januari depan atas pertuduhan rasuah berkaitan pelaburan Fekra dalam unit amanah public mutual. Keterangan bela pasangan suami isteri itu dan saksi-saksi pembelaan dijadualkan didengar pada 3 Januari serta 9 hingga 13 Januari 2023. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Kita kembali lagi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengarahkan siasatan terhadap dana kerajaan sebanyak RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-9 sebelum ini. SPRM hari ini mengeluarkan kenyataan yang mengeluarkan menjelaskan siasatan awal mendapati hanya jumlah itu membabitkan dana kerajaan sedangkan RM437.5 bilion lagi bukan daripada kerajaan. Sementara itu, pihak Kementerian Kewangan juga sedang memperincikan pecahan tersebut dan akan menyerahkannya kepada SPRM dalam waktu terdekat. Terdahulu, SPRM menerima butiran daripada Kementerian Kewangan mengenai pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan pada tahun 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mendakwa terdapat pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM600 bilion tanpa tender. Bagaimanapun, Muhyiddin berkata dia tidak pasti bagaimana angka itu boleh timbul dan mencadangkan pengkritiknya memperincikan peruntukan RM530 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan melibatkan negeri Kelantan dan Terengganu. Met Malaysia turut mengeluarkan ramalan cuaca bermula hari ini hingga Ahad bagi kawasan pantai timur dan utara Semenanjung. Manakala di mukim pantai Seremban hari ini, seramai 105 orang terjejas dalam kejadian banjir di beberapa buah kampung yang bermula petang semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JBPD Seremban, Muhammad Nizam Tajul Arus berkata, dalam kejadian tersebut sebanyak 34 buah rumah turut terjejas. Penduduk di situ turut berharap pihak bertanggungjawab segera mengambil tindakan bagi mendalamkan dasar Sungai Linggi yang terletak berhampiran kediaman mereka yang menjadi punca kejadian banjir berkenaan. Sementara itu, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara Jabatan Perairan dan Saliran hari ini telah mengeluarkan notis kesiapsiagaan berkemungkinan banjir kilat dalam tempoh 24 jam di 8 daerah di Perak dan juga Selangor. Bencana puting beliung yang membawa hujan batu membadai dasar Ras Lafan yang terletak kira-kira 80 km dari ibu negara Qatar, Doha. Negara Arab di Teluk Parsi yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 itu menyaksikan peristiwa cuaca aneh semasa kejohanan bola sepak tersebut.
Awan gelap dilihat berkumpul berhampiran Stadium Al-Khor iaitu tempat di mana kebanyakan perlawanan diadakan. Jabatan Meteorologi Qatar memuat naik satu rakaman di media sosial memaparkan puting beliung itu sejurus selepas menyiarkan amaran tentang hujan berserta guruh. Bencana puting beliung bukanlah perkara biasa di rantau Asia Barat tetapi pernah beberapa kali dikesan di Qatar pada 2016. Menurut Indeks Risiko Dunia, Qatar adalah antara negara yang paling kurang mengalami bencana alam. Berita ekonomi. Indeks harga seunit bahan binaan mencatatkan peningkatan antara 3.2 hingga 11.8% pada November 2022 berbanding bulan yang sama tahun lalu menurut Jabatan Perangkaan. Ini termasuk indeks harga seunit besi dan keratan keluli serta logam yang meningkat masing-masing 3.4% dan 4.6%, manakala kayu dan simen meningkat masing-masing 1.7% dan 1.1%. Sementara itu, bagi perbandingan tahun ke tahun, purata harga besi dan simen pula melonjak masing-masing 10.2% dan 9.6% pada November lalu. Bagaimanapun, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, perbandingan bulanan mencatatkan penurunan purata harga beberapa bahan binaan terpilih seperti besi dan pasir berbanding Oktober 2022. Katanya, indeks kos binaan tanpa bar keluli dan termasuk bar keluli bagi semua kawasan Semenanjung merekodkan peningkatan di antara 0.1 dan 1.9% pada November 2022 berbanding bulan sebelumnya. Perbadanan Labuan PL melancarkan Pelan Strategik PL 2022 sehingga 2026 dan Pelan Strategik Pendijilan PL PSP-PL 2022-2026 hari ini. PSPL 2022 hingga 2026 adalah dokumen perancangan pentadbiran PL yang menggariskan 5 teras strategik dan program mengikut kluster yang telah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun bagi mencapai visi dan misi yang disasarkan. PSP-PL 2022-2026 menetapkan visi dan misi perkhidmatan dan sistem informasi komunikasi teknologi PL selari dengan PSPL iaitu dengan visi sebagai peneraju perkhidmatan digital ke arah bandar pintar yang mapan dan sejahtera. Ketua Pegawai Eksekutif PL Ridwan Ismail ketika melancarkan kedua-dua pelan strategik itu berkata, kejayaan PSPL ini bergantung kepada iltizam setiap warga kerja PL dengan memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Pertahanan Brazil Dani Alves mengingatkan rakan sepasukannya bahawa Croatia sentiasa memiliki keupayaan untuk mencipta kejutan menjelang pertemuan pada suku akhir di Stadium Education City pada jam 11 malam ini. Ketika ramai yang mengharapkan perhitungan terhebat dua seteru Brazil dan Argentina pada separuh akhir, namun Alves kekal dengan sikap realistik kerana sedar naib juara edisi lalu ini memiliki pemain berkualiti dan perlu berwaspada. Daripada jaringan dan bolos sepanjang aksi awal, Brazil dan Croatia memiliki pencapaian hampir sama. Skuad A Selicao meledak 7 gol manakala Croatia 5 gol dan kedua-duanya bolos 2 kali. Di sebalik impak besar yang dihadirkan Neymar sejak kembali dalam pasukan, skuad kendalian tidak boleh terlalu gairah untuk menyerang, sebaliknya aspek bertahan juga wajar diberikan perhatian. Pada perlawanan jam 3 pagi waktu tempatan esok bakal menyaksikan pertembungan suku akhir antara Netherlands menentang Argentina di Stadium Lusail. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 10 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.